7 kisah silam pembunuhan kejam di Malaysia yang buat korang tak boleh brain. Sebelum kita lanjutkan video ini, kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng di bawah untuk dapatkan video terbaru daripada channel Ari Media. Nur Suzaili Mukhtar dirogol, liwat dan dipukul sehingga menyebabkan 44 kesan kecederaan. Suzaili telah dijerut menggunakan kain pada leher sehingga menyebabkan kematian pada 7 Oktober tahun 2000. Suspek utama dalam kes pembunuhan adalah Hanafi Mat Hassan, berasal dari Bachok, Kelantan, seorang pemandu bas henti-henti. Pada 19 Disember 2008, Hanafi maut di tali gantung di penjara Kajang, Selangor. Kenny Ong, mayatnya dibakar di simen dan dicampakkan ke dalam lubang sedalam 1 meter. Kenny telah diculik oleh Ahmad Najib Aris, dirogol, dibunuh dan kemudiannya mayatnya dibakar dalam keadaan yang mengerikan. Disebabkan kes ini agak rumit dan kabur, ianya di antara 10 pembicaraan yang terpanjang dalam sejarah perundangan jenayah Malaysia dan berakhir dengan Najib dihukum gantung pada 24 September 2016 di penjara Sungai Buloh, Selangor. Najib masih mengaku tidak bersalah sehinggalah di akhir pembicaraan ini. Kes pembunuhan 4 beranak di Gemencih, kepala mangsa dipenggal dan dibawa menaiki bas. Pada 4 Januari 2010, Malaysia telah digegarkan dengan satu lagi kes pembunuhan di mana 4 beranak ditemui mati dalam keadaan yang amat mengerikan, termasuk seorang tanpa kepala dipercayai dibunuh di rumah berasingan yang terletak berdekatan Kampung Batan Rokan, Gemencih, Negeri Sembilan. Rasidi yang merupakan anak kepada Ismail akhirnya telah ditangkap dan didakwa kerana membunuh. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi Seremban mendapati bekas graduan Universiti Teknologi Malaysia ini tidak bersalah atas jenayah itu kerana beliau tidak sioman. Sosilawati Lawiyah, jasad mangsa dikerat sebelum dibakar sehingga menjadi abu. Pada 16 Disember 2010, Datuk Sosilawati mati dibunuh bersama-sama 3 lagi mangsa yang lain. Mangsa dikatakan dikerat tubuhnya sebelum dibakar. Kes yang mendapat liputan luar biasa ini berkesudahan pada 4 Disember 2015 dengan Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman mati ke atas 4 lelaki kerana membunuh jutawan kosmetik Datuk Sosilawati Lawiyah dan 3 pembantu beliau. Mereka yang terlibat ialah bekas peguam N. Patabatan, N. Padmanaban 45 dan pekerja ladan T. Tayalagan 23, R. Matan 24 dan R. Katavarayan 35. Altan Tuya Syaribu, bom untuk meletup bangunan digunakan terhadap mangsa bagi menghilangkan bukti. Kes pembunuhan yang penuh kontroversi ini masih lagi menjadi misteri dan telah menimbulkan banyak persoalan rakyat Malaysia dan dunia. Hanya pelakunya saja yang tahu akan apa yang sebenarnya yang terjadi dan siapa dalang yang bertanggungjawab di atas pembunuhan kejam ini. Sehingga ke hari ini, motif pembunuhan gadis Mongolia ini terus menjadi misteri dan masih lagi tidak dapat dirungkai di dalam pembicaraan ketiga-tiga mahkamah yang telah membicarakan kes tersebut. Adik Nurin Jazlin, pembunuh memasukkan timun dan terung ke dalam kemaluan mangsa sehingga menyebabkan kematian. Untuk maklumat korang, kes ini masih dibuka dan masih tiada pendakwa dilakukan kerana petunjuk yang sangat sedikit. Identiti lelaki bermotosikal yang telah meletakkan beg berisi mayat Nurin dan penjenayah yang beroperasi daripada van putih terus menjadi misteri yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak polis sehingga ke hari ini. Mona Fendi, sebahagian kulit disiat dan mangsa Datuk Mazlan Idris dikerat 18. Mangsa dipercayai telah dibunuh pada jam 10 hingga 12 malam 2 Julai 1983. Mangsa dipercayai ditetak di kepala sebanyak 3 kali sehingga terputus. Badan mangsa telah dikerat kepada 18 bahagian manakala beberapa bahagian kulit mangsa telah dilapah. Mahkamah Tinggi Temerloh akhirnya telah memutuskan pada 1995 ketiga-tiga suspek bersalah membunuh dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Mereka telah ditempatkan di penjara Kajang selama 4 tahun sementara menunggu hukuman dilaksanakan dan pada 2 November 2001 di penjara Kajang menandakan berakhirnya riwayat kisah yang cukup popular di kalangan rakyat Malaysia sehingga hari ini di atas kekejaman mereka terhadap si mangsa. Terima kasih kerana menonton. Kepada korang yang belum subscribe, apa kata korang subscribe dan tekan butang lonceng untuk dapatkan video-video terbaru daripada channel Ari Media.